أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. Terima kasih Dr. Azrin Hamizah yang saya kasih pengarah ISTEF, timbalan pengarah ISTEF, Dr. Syahid, Dr. Azrin, semua pensyarah ISTEF, anak-anak pelajar semua. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi sekali pada hari ini. Pada hari ini, sebagaimana yang telah Dr. Azrin sebutkan tadi, tajuknya ialah kelengkapan ilmu. Ya, saya cuba berkongsi tentang persoalan ini atas dua sebab. Ada dua sebab. Sebab yang pertama, kita nak pastikan bahawa para pensyarah di ISTEF ini boleh memberi ilmu kepada pelajar dengan lengkap. Dan begitu dia yang kedua, para pelajar pula, yang keduanya ya, boleh mendapat ilmu secara maksimal, secara lengkap daripada pensyarah-pensyarah di ISTEF ini. Jadi artinya pada hari ini yang kita nak bincangkan dua-dua, sama ada pensyarah ataupun pelajar. Di pensyarah pun kena dengar betul-betul, insya-Allah. Pelajar pun kena dengar betul-betul ya, insya-Allah ya. Saya cuba bercakap tentang perkara ini sebab daripada observation saya, daripada perhatian saya, kadang-kadang pensyarah ini bila dia nak mengajar dan sepanjang kerjaya dia, dia berfikir untuk menyampaikan ilmu dalam pengkhususan dia. Maknanya kalau dia dalam pembangunan masyarakat Islam, dia akan sampaikan ilmu itu. Kalau dalam aset Islam begitu juga, dalam institusi Islam begitu juga, dalam political ekonomi Islam pun begitu juga. Jadi dia akan menyampaikan kepada pelajar itu intipati kepada pengkhususan dia ataupun kepakaran itu. Dan sama juga para pelajar pun saya perhatikan bila sembang-sembang dengan mereka, mereka mengharapkan bahawa pengajian mereka itu, pelajaran yang mereka dapati, ilmu yang mereka nak dapat itu hanyalah daripada pengkhususan, daripada ilmu-ilmu pengkhususan para pensyarah tersebut. Jangan-jangan setakat ini, jangan-jangan yang kita temui bahawa ada pensyarah, saya tak tahulah ini secara inilah, secara senyap-senyap saya tak tahulah ya, secara umumnya yang kalau kita perhatikan daripada jauh, jangan-jangan ada pensyarah yang cuba memberikan ilmu kepada pelajar ini bukan saja ilmu pengkhususan yang disampaikan dalam kuliah, yang disampaikan dalam tutorial, yang disampaikan dalam supervision, tetapi pada masa yang sama juga segala akhlak dia, segala tindakan dia, segala perbuatan dia, segala percakapan dia, ya, dia nak sampaikan kepada pelajar itu, nak didik pelajar itu dengan semua perkara yang sedemikian itu. Artinya ajaran mereka itu, didikan para pensyarah itu bukan hanyalah dengan ilmu pengkhususan yang disampaikan dalam bilik kuliah, disampaikan secara rasmi, tetapi lebih daripada itu ialah tindak tanduk dia, gerak-geri dia, gestures dia. Juga dia berpegang, dia kata aku ni senyum kepada pelajar ini. Senyum itu senyum ada makna. Senyum marah ke, senyum seronok ke, senyum gembira ke, ataupun senyum bertanya bila lagi nak submit tesis. Misalnya contoh kan. Jadi senyum ada makna. Begitu juga dia gelak, dia bergurau ke pun, ya, ataupun dia apa jua tindakan dia itu, maksudnya bukan hanyalah begitu saja, tetapi ada makna dia sampaikan didikan itu. Ini yang biasa kadang-kadang pensyarah lupa ya. Jadi dia kata, saya dah dapat PhD dalam bidang ini, maka saya dah layak untuk mengajar pelajar-pelajar dalam bidang ini. So dia mengajar itu sajalah. Dia terlupa tentang diri dia sendiri pun boleh mengajar pelajar, boleh memberi ilmu pengajar. The gestures dia ya, gestures dia. Sama ada dalam kata-kata dia, sama ada dalam amalan dia, sama ada dalam sikap dia, sama ada dalam tindakan dia, sama ada dalam perbuatan dia, sama ada dalam percakapan dia, sama ada dalam gestures ataupun gerak-geri dia, sama ada dalam keterampilan pun, ya, cara dia berpakaian,
cara dia pakai kasut, gaya kerja, cara semualah, cara semuanya, gerak-gerik, keterampilan dia, perwatakan dia. Dia nak watak jadi tok guru ke, ataupun dia nak watak jadi businessman, jadi pensyarah tapi dia pakai macam businessman, ya. Ataupun apa ya, keterampilan ke perwatakan itu kena jaga juga. Cara dia berkomunikasi, sebab tu kita sentiasa tekan tentang seni komunikasi. Ya, cara dia melayan para pelajar, cara dia berkasih sayang, tentu sekali berkasih sayang mengikut syariat ya, bukan tak mengikut syariat ya, itu. Jadi semua itu mestilah digunakan untuk mendidik para pelajar kita. Dan pada masa yang sama tentulah para pelajar sendiri mestilah peka, mestilah bersedia untuk sentiasa belajar, bukan saja dalam kelas secara rasmi berkenaan dengan ilmu-ilmu pengkhususan, tajuk-tajuk kuliah dan kursus itu, tetapi juga bersedia untuk belajar daripada akhlak sebagaimana yang saya sebutkan tadi, daripada pensyarah-pensyarah itu. Jadi ada dua pihak lah ya. Ada dua pihak. Pensyarah kena bukan saja menyampaikan ilmu dari segi pengkhususannya saja, tetapi juga dia mestilah mengajar para pelajar dengan tindak tanduk dia, dengan sikap dia, ya, dengan akhlak dia. Tidak cukup kalau sekiranya dia hanya mengajar ilmu sahaja. Dan begitu juga para pelajar pun tidak lengkap ilmunya yang didapat daripada ISTEP kalau sekiranya dia ambil ilmu yang dalam kelas saja. Ambil ilmu dalam kelas saja, tapi dia tak ambil benda-benda lain yang baik-baik daripada para pensyarah. Itu juga tidak lengkap. Jadi kalau begitulah, saya rasa saya tak tahulah di ISTEP ni, mungkin kita dah lengkap kot, para pensyarah pun sentiasa sedar tentang perkara itu ya. Tapi kadang-kadang ada juga terlajak kot yang saya tak sedar kan. Ada juga saya tak sedar, pelajar semua tu memerhatikan itu. Ya. Dan mesti ingat antara apa yang kita ajar dalam kelas secara rasmi dengan apa yang kita ajar dan mendidik dengan gestures kita, dengan perabatakan cakap-cakap kita, dengan tidak tanduk kita, dengan amalan kita dan semuanya itu lebih berkesan. Itu lebih berkesan daripada daripada ilmu itu. Saya nak bagi beberapa contoh ya. Misalnya contoh Agim ataupun Gimnasia, Abdullah Gimnasia ni. Dia merupakan pemimpin dan juga pengasas kepada satu gerakan Islam di Indonesia yang bermula di Bandung. Yang nama gerakan itu ialah Darut Tauhid. Darut Tauhid. Jadi sebelum dia membina jemaah itu, bila ditanya siapa guru dia yang pertama, maka jawab dia, guru saya yang pertama ialah adik saya. Orang bertanya pelik juga ya. Bagaimana kamu boleh berguru dengan seorang adik yang ketika itu adiknya cacat? Adiknya tak boleh berjalan, dia cacat. Dan Agim sentiasa dukung adik dia ke mana-mana. Jadi bagaimana boleh begitu ya? Bagaimana boleh begitu? Maka dia berkata bahawa adiknya ini, walaupun dia cacat, tapi dia terus optimis dengan hidup dia. Dia tidak pernah pesimis. Pasti sekali benda itu ditunjukkan, dimanifestasikan melalui sikap dia, melalui kata-kata dia dan sebagainya itu. Jadi Agim tangkap itu dan berpegang kepada itu. Dalam hidup kita ni tak boleh pesimis. Kita mesti optimis. Dan dia perhatikan bahawa dia tak pernah mengeluh pun. Tak pernah mengeluh. Begitu juga pensyarah ni, begitu jugalah. Kalau pensyarah tak pernah mengeluh, tak pernah kata Allah letih lah, tak pernah kata Allah sibuk lah, mengeluh gitu kan. Bila pelajar nak jumpa, saya sibuk ni, itu tak bagus lah kan. Sebab apa? Mengeluh dengan kerja kita, sedangkan kita tahu bahawa kerja kita adalah kerja mulia mendidik para pelajar. Dan kalau kita betul-betul didik, insya-Allah itu akan menjadi bekal kita sepanjang masa, sepanjang hayat kita, malah kita mati pun kalau pelajar amalkan, maka kita terus mendapat pahala kan. Dan satu lagi kata Agim, saya perhatikan, dia tidak pernah buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia cacat, tapi dia tidak buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kasih dengan Allah, dan kalaupun dia ada kelemahan, maka dia sangat sabar. Dan apa jua yang dia cakap, yang dilakukan,
dalam keadaan kekangan dia itu dia sangat ikhlas, sangat ikhlas. Uh, Contohnya misalnya Agim bercerita ya, dia cerita dia kata adik saya ni menasihati saya, adik saya menasihati saya. Dia kata Allah ni cipta saya begini, dia kata cipta dia tu, cipta ni dalam keadaan cacat itu. Dia kata saya pasti bahawa Allah telah mengukurkan semuanya. Nampak ya dia baik sangka dengan Allah. Allah pasti, Allah cipta saya cacat, okey. Tapi saya pasti Allah mengukur semuanya. Sama ada apa yang Allah nak lakukan di atasnya, ataupun apa yang Allah nak beri kepadanya, ataupun apa yang Allah nak takdirkan kepadanya. Dan dia berkata, ini sifat pesimis dia. Kalau orang lain kembali kepada Allah dengan bekal banyak, amalannya, amalan baiknya, semoga saya insya-Allah bisa kembali kepada Allah dengan banyak bersabar. Ya, dengan banyak bersabar. Sebab kalau dia nak buat amal ibadah banyak pun dia agak ada kekangan, ada limitation sebab dia cacat. Tapi tak apa, dia kata dia bersabar. Moga-moga orang lain jumpa Allah dengan amalan baiknya, saya jumpa Allah dengan amalan sabar saya. Dan dia nasihat lagi Agim. Dia kata kamu Agim, dia kata abang. Ni kalau orang Indonesia maknanya abang lah ya. Maknanya abang lah. Dia kata kamu dia kata tidak akan pernah bahagia kecuali kalau mengenal dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nasihat lagi kepada Allah, kepada abangnya, dan kata ya, kamu tidak akan mencapai kemuliaan hakiki kecuali mengenal dan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh belajar daripada situ ya. Walaupun adik dia ni lebih muda daripada umurnya, ya, daripada umur Agim tadi, tetapi dia terus belajar. Walaupun adiknya cacat, tapi dia terus belajar. Apa yang kita boleh belajar daripada peristiwa ini? Belajarnya dalam istilah ini, ada pensyarah yang lebih muda daripada pelajar kan? Ada kan? Dr. Azrin masih muda, ada pelajar yang lebih tua daripada Dr. Azrin. Apakah pelajar itu tak boleh belajar dengan Dr. Azrin? Boleh. Tetapi belajar apa? Apakah belajar berkenaan dengan aset saja? Atau berkenaan dengan hospitality tourism saja? Tidak. Nak belajar juga dengan sikap Dr. Azrin, dengan perbuatan Dr. Azrin, dengan akhlak Dr. Azrin. Begitu kan? Dengan akhlak Dr. Azrin. Jadi itu tak apa Dr. Azrin muda. Tapi kalau kita tiru Agim tadi, boleh belajar dengan orang muda. Yang kedua, adik ini tadi cacat. Adik ini tadi cacat. Tapi kecacatan itu tidak menghalang dia daripada belajar dengan adik dia yang cacat. Jadi kita kalau berjumpa dengan guru-guru, alhamdulillah di ISTEF tak ada guru yang cacat. Tapi kalau berjumpa di mana-mana, jangan tidak berguru dengan dia kerana dia ada physical punya limitation. Jadi kena terus untuk belajar dengan dia. Selagi dia ada hikmah, selagi dia ada ilmu yang boleh kita pelajari. Right? Itu kita tengok tu. Satu lagi saya perhatikan gerakan-gerakan Islam ni. Agak menarik juga gerakan Islam ni kan. Bila dia masuk gerakan Islam, ahli-ahlinya itu akan mengikut pemimpinnya. Kalau boleh nak ikut betul-betul lah, sebagaimana para sahabat. Bila mengikuti Rasulullah SAW, seboleh mungkin dia nak ikut bagaimana cara Rasulullah SAW. Bagaimana cara Rasulullah SAW bercakap, bagaimana cara Rasulullah SAW solat, berbuat ibadah dan sebagainya. Nak ikut betul-betul. Dan saya perhatikan agak menarik juga ya dalam gerakan-gerakan Islam ni, benda itu juga berlaku. Saya tengok macam tabligh. Tabligh. Satu gerakan walaupun cara dakwahnya mudah, tetapi dia berjaya untuk menjadi gerakan Islam di peringkat antarabangsa. Di mana pun kita pergi, ada markasnya, ada orangnya. Saya pernah buat tour di Eropah, ya. Saya tak tidur di hotel pun, tidur di markas orang tabligh. Walaupun saya bukan orang tabligh, tapi orang tabligh ni dia ada satu benda yang berkhidmat kepada masyarakat kan, berkhidmat kepada sesama Islam ni. So saya tidur di hotel mereka saja, bukan hotel lah di markas mereka saja. Tetapi yang agak seronok yang ini ya, kita tengok orang tabligh ni, sebab tabligh itu asalnya daripada India.
Jadi kita tengok cara mereka berpakaian juga macam orang di sana lah. Bukan itu saja, hatta dalam percakapan juga pun. Dalam percakapan, dalam slang juga. Nampak macam sama. Ya, pada satu ketika saya di Jordan, orang Arab yang tabligh, dia bercakap, boleh cakap Masya Allah kan. Masya Allah, kita kata Masya Allah, Masya Allah. Tapi orang India cakap Masya Allah gitu kan. Oh, jadi orang Arab pun cakap macam tu. Saya pun heran juga. Jadi bagaimana dia nak selaraskan pergerakan dia itu sehingga kan percakapan, cara menjemput. Saya ingat tak salah pun, insya-Allah kan. Dari segi tajwid ke apa semua rasanya tak salah kot, insya-Allah kan. Itu pun disebut. Disebut dengan betul gitu. Itu tabligh kan. Kalau tengok orang Abim, dululah Abim masa Anwar Ibrahim. Bukan Abim sekarang, saya tak tahulah. Abim masa Anwar Ibrahim dulu. Orang-orang dia bila bercakap macam Anwar Ibrahim. Tahu macam Anwar Ibrahim bercakap dengan apa ni, dengan ada cara dia sendiri kan. Ada cara Anwar Ibrahim bercakap tu. Jadi orang-orang dia kalau kita berjumpa, bila kita dengar dia bercakap, kita kata sah, ini orang Abim. Sebab dia telah mewujudkan identiti. Bukan saja dalam perbuatan, bukan saja dalam pemikiran, hatta dalam percakapan mereka. Gitu ya. Sama jugalah dengan jemaah-jemaah lain. Kalau kita bercakap dengan orang Hizbut Tahrir, kita bercakap sembang lama, kita boleh rasa lah. Ini dia. Orang dengan orang IRC, kita tahu dah. Ini dengan orang JIM, dia ada sub budaya mereka. Ada orang Ikram, begitu. Ada dengan orang PAS pun sama juga. Dengan orang PAS, kita bercakap. Jadi, dia ada, paling tidaklah kita nampak, paling tidak dia punya perwatakan, dia punya pakaian agak sama. Begitu juga dengan orang Wahbi ya. So kita tahu gitu ya. Orang yang balik daripada Mesir. Kalau kita bercakap lama-lama tengok pun agak sama, dia ada sub budaya dia. Orang balik daripada Saudi Arabia pun agak ada identiti dia. So persoalannya sekarang, Steph ni ada identiti tak? Kalau kita tengok semua itu, mereka itu ada image mereka sendiri, ada keterampilan mereka sendiri, ada watak mereka sendiri, ada pemikiran mereka sendiri, ada percakapan mereka sendiri yang dipelajari daripada guru-guru mereka ataupun pemimpin-pemimpin mereka. Jadi bila kita ini ada nampak gerakan dia atau ada visibility of dia punya gerakan. Di Steph agak-agak ada tak? Agak-agak ada tak? Bila orang tengok, ini pelajar Steph ni. Orang tengok ini, yang tengok Dr. Azrin, ini pensyarah Steph ni. Tapi agak-agak ada tak identiti kat mana ada image itu, image Steph itu. This is quite interesting ya. Kalau pensyarah lelaki, insya-Allah mungkin ada ya. Semua pakai kopiah semua kan. Nampak orang pakai kopiah, nanti apa tahu itu Steph tu, geng Steph itu. Ada juga kan. Tambah lagi bila pergi masjid, apa ni, bersama, naik kereta bersama kan, nampak tu Steph tu, orang Steph tu. Ada juga, ataupun paling tidak hari Jumaat, bila tengok orang pakai kopiah, pakai baju putih, itu orang Steph tu. Orang perempuan pula pakai tudung hitam dengan abayat hitam, itu orang Steph tu, orang tahu lah kan. Tapi jadi pakaian perwatakan itu juga dipelajari. Kalau pelajar Steph, kalau dulu adalah juga sebulan sekali bila monthly supervision kan, semua pakai pakaian yang putih, semua cantik semua. Kalau kita tengok gambar lama-lama, wah seronok kita rasa kan, kita rasa bahagia tengok ada keseragaman. Orang tahu bahawa kita adalah orang Steph. Tapi sekarang ni kita tak boleh sangat sebab kekangan kita tidak ada face to face, kita tak boleh berjumpa, kita tak boleh ini apa semua ni kan. Jadi tak ada sangat identiti yang sedemikian rupa. Kalau ada cukup cantik. Saya ingat pada satu ketika ada pelajar-pelajar kita daripada harakah dia PKS. PKS ni Parti Keadilan Sejahtera di Indonesia ya, dia orang ni. Dia orang beritahu kata, Prof, kami bila datang Steph, kami pakai macam apa yang disuruh oleh Steph. Macam hari Jumaat, kalau monthly supervision, kena pakai baju putih kan, kena pakai songkok, pakai kopiah kan. Itu. Saya nak tanya, kalau sekiranya kami di luar Steph, kami kena jadi macam tu juga ke tak? Sedangkan mereka PKS, kena buat macam tu juga ke tak?
Saya kata kenalah selagi ada di USM. Supaya ada visibility, orang boleh nampak kan. Dia boleh nampak sebab dia belajar daripada cara kita berpakaian. Itu belum daripada cara kita bercakap, daripada kita berakhlak dan sebagainya itu. Ya. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, para pensyarah pastilah, kalaupun sebelum ini mungkin dah hati-hati ya, tapi kalau belum, maka daripada mula sekarang, maka kena hati-hati dengan akhlak masing-masing. Kena hati-hati dengan perbuatan masing-masing. Kena hati-hati dengan percakapan masing-masing. Kena hati-hati dalam komunikasi masing-masing. Kena hati-hati dalam tindakan masing-masing. Ya, sama ada secara nyata ataupun tidak, maka kena hati-hati sungguh-sungguh dan kena sentiasa ingat, selain pada ingat kepada Allah supaya kita tidak bertentangan perbuatan kita dan sebagainya itu, maka kita juga kena fikir bahawa pelajar kita melihat semua apa yang kita lakukan. Dan para pelajar kita ni ramai yang cerdik. Dan mereka bukan tengok saja, tetapi mereka memerhatikan dan mereka ada analisisnya juga. Dan mereka ada tanggapan juga kepada kita. Saya bagi contoh ya, Pengalaman saya sendirilah. Bila saya bercakap dengan orang-orang lama alumni semua, nanti dia cakap, dulu Prof ada cakap sekian. Kadang-kadang, apa yang saya cakap tu mungkin boleh menjadi tauladan. Tetapi kadang-kadang, apa yang saya cakap tu dah kontradik dengan apa yang saya cakap sekarang. Jadi ada pelajar yang alumni kita yang kata, Prof, dulu Prof cakap begini. Ya. Ada juga yang kata, Alhamdulillah lah Prof, saya sekarang dah bekerja dan banyak cabarannya, tapi saya teringat dulu kata-kata Prof yang Prof telah berkata sekian. Itu seronoklah kita kan. Alhamdulillah, seronoklah kita. Ada juga pengalaman saya yang seorang pelajar alumni kita berkata, Prof, saya perhatikan Prof ni selalu buat sujud syukur. Dan apabila saya tengok pula anak-anak Prof, saya nampak anak-anak Prof berjaya. Wallahualam berjaya dari segi mana, wallahualam lah kan. Dia kata, nampak keluarga bahagia. Gitu kan. So saya pun terkejut, ada orang perhati ke apa yang saya buat? Saya pun terkejut. Jadi mesti ingat ya, itu kalau bagus tak apa, kalau bagus. Tetapi ada juga seorang pelajar saya, pelajar ni dah tua daripada saya lah. Dia datang, dia bagi wirid kepada saya. Dia datang nak belajar, kemudian kita dah terima. Dia kata, Prof, ini wirid ni bagus, zikir ni bagus, Prof zikir kan. Ini pelajar kita dari Indonesia ni. Dah Allah yarham sekarang. Moga-moga Allah ampunkan dan juga Allah tempatkan dia dalam syurga, dalam golongan orang-orang soleh insya-Allah. Sebab saya yakin apa yang dia cakap kepada saya itu dengan ikhlas. Dia kata, Prof, ini zikir yang bagus, Prof amalkan. Selepas beberapa lama dia jumpa dengan saya, dia tanya, Prof, dah amal zikir yang saya bagi tadi? Saya pun terkejut, dalam sibuk-sibuk tak sempat hafal pun lagi zikir tu. Apatah lagi nak beramal pun tidak. Saya kata belum Pak. Dia kata, inilah Prof. Dalam buku Prof menulis minta orang jadi baik dan minta orang berzikir banyak. Tapi Prof sendiri, saya bagi zikir pendek-pendek pun Prof tak zikir kan. Jadi terpukul saya lah kan. Allahu Akbar. Begitu rupanya ya. Begitu rupanya. Dan saya rasa pelajar ni, dia dikirimkan oleh Allah untuk tegur saya lah saya rasa. Sebab kali pertama dia datang, dia kata saya nak buat PhD, saya cek dia punya proposal, sembang-sembang dengan dia, saya rasa dia ni dah lah tua, saya rasa dah 70 tahun lebih dah umur dia kot. Dah lah tua, tapi dia punya standard ilmiah dia pun tak tinggi, saya tolak. Kemudian dia datang lagi kali kedua, nak lagi belajar. Saya tolak lagi. Kali ketiga dia datang lagi. Saya fikir-fikir, ini luar biasa. Maknanya dia cukup yakin dengan kita dan nak belajar dengan kita. Lepas tu dia datang berkali-kali. Jadi saya pun terima. Tapi rupanya bila saya terima, dia ajar saya. Jadi saya fikir, ini Allah kirimkan untuk tegur saya ni. Sebab selepas itu, tak lama selepas itu dia meninggal dunia. Meninggalnya di Pulau Pinang. Dia meninggalnya di Pulau Pinang.
Dan saya dapat tahu bahawa dia ni memang orang hebat. Dia kalau waktu subuh dia pergi nak sembahyang subuh di masjid USM itu, kalau masjid belum buka, dia pegang kunci, dia baca-baca apa, dia tepuk dah, kunci tu buka, dia pun masuk dalam masjid. So ini pelik ya. Kita ada pelajar yang sedemikian rupa yang Allah kirimkan kepada kita. Yang hebat-hebat begitu. Alhamdulillah. Jadi bila saya fikir balik, oh betul ya, rupanya pelajar kita ni memerhatikan apa yang kita lakukan. Ada satu lagi peristiwa. Ada satu lagi peristiwa. Ini pun agak menarik juga. Kan kita dalam kelas kita, pertemuan kita, dalam mana-mana program kita, kita tepat waktu kita start. Pukul 3, tepat pukul 3 start. Pukul 2 start kelas pun begitu kan. Tetapi ada kelemahan kita. Biasanya kita kata program kita 3 hingga 4.30. Tapi kadang-kadang kalau soalan banyak terlajak sampai pukul 5 kan. Saya dah kena ada pelajar tegur saya. Ada pelajar tegur saya. Pelajar tu sekarang pun ada lagi pelajar menjadi pensyarah dah. Menjadi pensyarah. Berani pelajar ni. Hebat. Jadi saya ada bagi hantar apa tarbiyah ke apa semua ni. Kemudian soal jawab. Bila soal jawab dia kata, Prof, kelas ini sepatutnya daripada pukul 3 sampai pukul 4.30. Ya, saya dah janji dengan mak saya nak jumpa dia. Tapi Prof sentiasa tidak tepat menghentikan program. Prof hanya menekan kepada tepatnya memulakan program, tetapi tidak tepat menghentikan program. Wah, saya fikir, oh betul juga ya. Betul juga dalam program kita kata 3 ke pukul 5. Tapi terlajak dalam kelas kita kata 3 jam. 3 bulan. Tapi terlajak juga. Jadi pelajar ni, rupanya mak dia duk tunggu. Dia tak mau mak dia tersinggung hati dia. Dia memberanikan diri, dia tegur saya. Saya pun baru terkejut lah, ya Allah. Oh betul jugalah apa yang dia katakan ini ya. So kita adjourn kelas tu, habiskan kelas tu, baliklah jumpa mak cepat-cepat. Macam gitu ya. Tapi pelajar sekarang nampaknya kita pun kadang-kadang terlajak juga lagi kan. Saya sendiri pun kadang-kadang terlajak bagi kelas, bukan main lagi banyak idea, tambah-tambah lagi pelajar kita yang bertanya bagus-bagus, nampak muka dia pun ceria dan sebagainya. Ini banyaklah benda kita nak cakap. Terlajak. Oh, rupanya itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh. Jadi begitulah pelajar-pelajar kita ni, dia akan memerhatikan kita. Dia akan melihat akhlak kita. Dan dia akan ambil apa yang bagus, dia akan buang apa yang tak bagus. Jadi kalau sekiranya akhlak pensyarah tak bagus, dia belajar ilmu pengkhususan dan dia ambil juga akhlak kita sedikit sebanyak, tapi tak banyak yang baik, maka dengan sendirinya itu juga tidak lengkap. Jadi dia tidak melengkapkan ilmu, tidak melengkapkan ilmu. Tapi pada masa yang sama, para pelajar pula, terutamanya pelajar-pelajar yang baru ya, pelajar-pelajar yang baru, bila datang ke ISTEP, kena tahulah, kena peka lah ya, bahawa kita sebelum mungkin tak mau mengajar ilmu dalam pengkhususan kita saja, tapi kita juga nak mengajar akhlak, kita nak juga mengajar cara bercakap, cara adab, cara berkomunikasi, cara berpakaian, cara ini secara tak langsung. Jadi para pelajar kena sentiasa peka lah ya, dengan akhlak pensyarah, dengan perbuatan pensyarah. Dan insyaAllah, walaupun mungkin tak semua pensyarah sedar tentang perkara ini, bermula hari ini mereka dah sedar itu insyaAllah. Dan mereka akan fikir apa yang mereka nak cakapkan. Mereka akan fikir apa yang mereka nak buat. Mereka akan fikir apa yang mereka nak pakai. Tapi tak payahlah tukar hari-hari kan. Saya ingat pelajar tak perhati kot. Pakaian, oh dia ni pakai baju hari ni, 3 tahun lagi tak jumpa dah baju tu. Tak tengok. Saya ada, masa kami dulu nakal, masa sekolah dulu kan. Kita perhatikan pakaian cikgu. Ada seorang cikgu ni, masa kami form 6 lah. Kita tengok, oh hari ni dia pakai pakaian ni kan. Bila dia akan balik pakai baju tu? Biasanya kami habis form 6, tak ada lah baju tu. Cuma kita bayangkan mesti banyaklah baju dia kan. Mesti banyaklah baju dia. Wallahualam. Jadi para pensyarah tak payahlah begitu. InsyaAllah ya. Tak ada orang hina kalau sekiranya kita pakai berulang-ulang baju yang sama kan. Baju yang sama insyaAllah. So, jadi kena peka lah para pelajar, kena peka dengan akhlak pensyarah.
dan belajar daripada akhlak pensyarah dan pensyarah ni sebagai manusia biasa mungkinlah tidak sesempurna kan. Kalau mana yang tak elok jangan ambil yang elok saja, dan kita doakan kepada pensyarah-pensyarah kita ini supaya Allah sempurnakan akhlak mereka, perbuatan mereka, percakapan mereka, insya-Allah ambil segala kebaikan daripada mereka itu. Moga-moga Istiaf boleh wujud sebagai satu institusi akademik Islam yang boleh membawa kita semua kepada iman dan takwa, insya-Allah, dengan ilmu yang lengkap. Jadi apa yang saya nak katakan bahawa kelengkapan ilmu itu kena termasuk akhlak dan juga perbuatan, percakapan, sikap para pensyarah. Pelajar juga tak akan lengkap ilmunya kecuali dia ambil pengajaran-pengajaran sedemikian rupa. So, saya tak tahu pensyarah-pensyarah lain, tapi saya ada jugalah apply benda-benda yang macam ni kepada para pelajar, ya. Banyaklah kalau nak cerita peristiwa alumni kita, ya. Kadang-kadang ada satu benda, kata contoh, ada benda nak cerita ke tak, tak payah cerita lah kot, ya. Tak cerita. Tapi orang yang rapat dengan saya dia dah tahu dah, dia dah tahu dah. Prof ni tak datang program ni, mesti ada sebab. Gitu ya. Apa sebabnya? Tak pun adalah. Jadi cuba apply lah benda-benda itu, nampaknya alhamdulillah cukup berkesan. Ya. Okey, saya rasa cukuplah Dr. Azrina setakat ini, insya-Allah. Moga-moga Allah bantu kita untuk melengkapkan ilmu kita semua, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.